Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih kepada senang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi sudi menjadikan tontonan Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sedar ataupun tidak, kita sudah berada di satu fasa zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian. Kadang-kala kita risau tentang banyak perkara yang menggusarkan kita, banyak masalah yang menggelisahkan kita. Lalu timbul persoalan, adakah itu semua peristiwa akhir zaman? Adakah itu semua gambaran akhir zaman? Akan kita bicarakan bersama-sama pagi ini dengan Al-Fadil Ustaz kita. Siapa lagi? Ustaz FM. Bukan frekuensi radio ni, iaitu Al-Fadil Ustaz Fuad Mokhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hakim sihat? Alhamdulillah bertambah sihat. Masya-Allah. Senyumannya manis. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan rahmat di sisi Allah. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah soalan-soalan yang diajukan akan cuba kita bahaskan bersama. Cuma kalau tak keberatan yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama, suka. Yang kedua, ya betul, siapa. Dan yang ketiga, sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tanpa buang masa, kita nak dengarkan dahulu mukaddimah topik kita pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. المحترم العالم علماء في هذا المكان المباركة صاحب الفضيلة سيد الأستاذ والأستاذة معلم والمعلمة وكلكم أيها المستمعون الكرام بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam hormat saya kepada para ulama, para masyaikh, tuan guru, orang-orang yang terlebih awal melangsungkan perjuangan lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Sahabat saya di seberang sana, Da'i Hakim, dan mudah-mudahan kepada semua para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita pada waktu ini memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kefahaman kepada kita. Amin. Kerana ilmu itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam hati umat yang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita pada saat ketika ini adalah peristiwa akhir zaman yang mana kita rujuk daripada apa yang telah disabdakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan satu pendalilan yang tuntas diisyaratkan oleh para ulama kepada kita semua. Nabi SAW itu dalam satu periwayatan berdasarkan hadis Sahih Bukhari, hadis nombor 3005, disebutkan kepada kita, an Auf bin Malik qal ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adamin faqal. Suatu ketika Auf bin Malik ini tokoh besar yang mana dia adalah merupakan di antara para sahabat yang berstatus ulama. Bermaksud dia adalah orang yang alim dan dia telah pun meriwayatkan banyak hadis. Majoriti daripada perbincangan hadis dalam masalah tentang hari kiamat ni kebanyakannya hadis ahad sebenarnya. Dan kalau kita cakap tentang hari kiamat, sedara ataupun fiqh tahawulat akan jumpa banyak dalil yang datang melalui Huzaifah Al-Yamani. Cuma yang istimewa untuk kali ini antaranya pandangan yang dikeluarkan daripada Auf bin Malik yang berdasarkan riwayat yang dhaif. Suatu ketika periwayat hadis yang kita sedang bicarakan ini dari Hakim, dia pernah kehilangan anaknya yang tidak pulang lewat pada malam. Sehingga pada saat ketika itu berdasarkan riwayat yang dhaif, Nabi ajarkan kepada dia untuk sebut kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan pada saat ketika itu Auf bin Malik ini dengan isteri dia amalkan wirid itu. Sebab
sebab anak dia tak balik daripada kehilangan. Dan dikhabarkan bahawa ianya ditangkap oleh musuh pada saat ketika itu. Jadi Auf bin Malik dan isteri dia pun melakukan zikir dan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak dia itu tadi, Masya Allah Tabarakallah, terlepas daripada ikatan musuh yang menangkapnya, dan ketika mana lari, kambing-kambing milik musuh mengikutinya dan sehingga sampai pada waktu balik, dan sehingga bukalah pintu pagar oleh Auf bin Malik, dan disebutkan bahawa dia kata kat Rasulullah, wahai Rasulullah, anak aku lari balik dan diikuti kambing-kambing musuh pada saat ketika itu. Nabi kata itu tidak ada permasalahan kerana itu termasuk daripada harta yang berlaku dalam peperangan dan boleh untuk dimakan. Ini riwayat ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Tetapi nak menceritakan Auf bin Malik dia mengamalkan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim untuk melepaskan gundah gulana. Bicara tentang hari kiamat ni, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz akan bacakan dulu matan ini. Setelah daripada itu kita akan bicarakan satu persatu perbicaraannya. Baik, maka apa yang berlaku? Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi fi ghazwati Tabuk, dalam peperangan Tabuk, wa huwa fi qubbatin min adamin. Ini bermaksud Nabi Hakim, dia jumpa Nabi dekat dalam satu kemah. Dalam sebagai riwayat kata kemah tu seolah-olah satu kemah yang boleh memanaskan, seolah-olah kemah kulit begitu keadaannya. Dan bila disebut pada saat ketika itu, faqala adud sittan baina yadi saati mauti thumma fathu baitil maqdisi thumma mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam summa istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu mi'ata dinarin fayazallu sakhitan summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfari fayaqdiru fayatunakum tahta 80 ghayatan tahta kulli ghayatis 12,000 atau kama qala. Disebutkan kepada kita pada saat ketika itu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faqala adud sittan baina yaday saati. Disebutkan bahawa kamu ini kiralah pada saat ketika itu 6 keadaan yang menjadikan usul ataupun keberadaan akan berlakunya peristiwa akhir zaman ataupun hari kiamat. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang sedang membicarakan kepada kita peristiwa kecil kiamat yang dia akan menuruti satu persatu perihal tersebut. Berbeza. Ustaz, apakah beza di antara peristiwa hari kiamat yang kecil dan juga peristiwa hari kiamat yang besar? Kalau yang kecil ini adalah berdasarkan antaranya pendalilan yang ada dekat sini, iaitu pertama sekali mauti, kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah pun meninggalkan kita, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ketika itu, antara pesan yang Nabi terus mengingatkan kepada kita, yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi betul-betul nak supaya kita ini memelihara ibadah kita. Dan pada saat ketika itu disebutkan fakanat akhira kala kalimatin takallama biha Allahumma rafiqal a'la. Disebutkan bahawa antara ucapan yang terakhir Nabi sebutkan adalah ya Allah, kekasih yang tertinggi, riwayat Bukhari. Jadi nak sebutkan kepada kita, Nabi sebut begitu dan Nabi bisikkan kepada Fatimah Az-Zahrah, termasuk kepada dua cucundanya itu, iaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Dan pada saat ketika itu menjadikan Aisyah rasa seolah-olah terpinga-pinga apa sebenarnya yang dibicarakan. Tetapi ada benda yang Nabi wasiatkan kepada kita. Antaranya Allahumma shalli ala Muhammad, as-salah wa ma malakat aymanakum. Disebutkan Nabi, peliharalah solat dan hamba-hamba yang kamu miliki. Nabi nak bagi tahu kepada kita, Allahumma shalli ala Muhammad, sebenarnya poin utama ketika mana Nabi nak kembali ke rahmatullah, Nabi sempat pesan kepada kita, jaga solat kita. Sebab Nabi sayang kat kita. Seperti mana kalau seorang datuk sayang dekat cucu dia, dia akan kata, jaga solat kamu adalah segala-galanya untuk kamu. Dan bukan itu sahaja, itu adalah perbuatan ataupun keadaan yang pertama. Yang keduanya adalah summa fatahu baitil maqdisi. Yang keduanya adalah ketika mana pembukaan
kota Baitul Muqaddas ataupun yang kita nak ceritakan adalah di Palestin. Sebenarnya tak jauh daripada apa yang berlangsung Da'i Hakim tentang pembukaan kota ini, kerana pembukaan kota ini telah pun dilakukan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Bermaksud daripada kematian Nabi, masuk Umar Al-Khattab pada saat ketika itu dekatlah, dan dia berjaya membuka. Dalam pembukaan tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, apa yang berlaku, Umar memberikan keyakinan dan keamanan kepada mereka. Dalam lewat beberapa ratus tahun setelah daripada itu, tentera salib masuk. Tentera salib dia berjaya menewaskan kepimpinan Umar yang beratus tahun berjaya dipertahankan. Tetapi bila tentera salib masuk, dia membunuh Da'i Hakim lebih kurang 10,000 umat Islam yang berada di Palestin ataupun Baitul Muqaddas pada saat ketika itu. Dan pemerintahan mereka lebih kurang bertahan antara 80 tahun sehingga ke 100 tahun, sehingga dipecah masuk semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun dulu tentera salib pernah masuk dan membunuh lebih daripada 10,000 umat Islam di sana, tapi Salahuddin Al-Ayyubi tetap masuk dengan sejahtera dan memberikan jaminan keselamatan. Dan itu baru 2 daripada 6 perbincangan kita, dan mudah-mudahan pada awal ini ianya memberikan faedah dan pembangunan terhadap diri kita dan Hakim. Ya, betul. Tadi Ustaz ada berkongsi kepada kita antara tanda-tanda kiamat kecil ialah kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan peristiwa akhir zaman bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fuad Mukhtar. Baik, kita nak meraihkan soalan pertama pagi ini, datangnya dari sahabat kita bernama Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah dengan terutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, manusia semakin mendekati akhir zaman? Yang kedua, apakah terdapat persamaan di antara akhir zaman dan hari kiamat? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Juhara atas soalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apabila kita berbicara berkenaan tentang kematian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bila kata mauti bermaksud kematian Nabi besar Muhammad. Sehingga menjadi alamat yang pertama di antara perkara yang amat berat bagi Ummu Aiman pada saat ketika itu. Apabila kematian Rasulullah, maka Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq dia mula berkunjungan untuk bagi tahu kepada Ummu Aiman. Dia kata, wahai Ummu Aiman, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah pun pulang, telah pun wafat, telah kembali ke rahmatullah. Dan Ummu Aiman pada saat ketika itu dia menerima, sebab dia beriman kepada Nabi. Dia terima takdir Allah. Dia kata, Allahu Akbar, ini akhirnya orang yang aku cinta, akhirnya orang yang aku kasih pulang ke rahmatullah. Kerana bukankah dalam Quran sebut kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mendatangi kematian. Kematian akan datang dekat dia. Kalau dia tak datang, maka memang mati itu akan datang dekat dia. Dan sebab itu apa yang berlaku, Ummu Aiman kata, aku bukan menangis kerana aku tak terima perginya Rasul, sebab semua akan meninggal dunia. Tetapi aku menangis kerana tidak lagi langit menjadi saksi turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi ini. Sebab apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, maka langit ataupun pada saat ketika itu tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Sehingga pada saat ketika itu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya apabila kematian Nabi memang merujuk kepada tanda-tanda fitnah mula nak berlaku. Apa puncanya? Apakah buktinya? Buktinya adalah kematian Saidina Umar Al-Khattab, kematian Uthman ibn Affan, bahkan termasuk juga dengan kematian Saidina Ali bin Abi Talib. Lepas itu berlaku pula peperangan yang melibatkan persaudaraan, antaranya perang Jamal, perang Siffin, yang nak beritahu sebenarnya apabila Nabi meninggal dunia, pada saat ketika itu bermulalah zaman yang sebenarnya Islam mula menguncup. Tetapi cuba kita bayangkan, walaupun
para sahabat maklum kematian Rasulullah bermulalah zaman yang Islam akan menguncup pada saat ketika itu. Tetapi Omar masih tetap berjuang untuk memastikan Islam berada pada kedudukan yang mulia. Omar pergi untuk memerangi Allahumma salli ala Muhammad, pelbagai keadaan. Dia masuk dalam perjalanannya benua Afrika, bahkan termasuk juga ke luar negara daripada Jazirah Arab untuk meluaskan kekuasaan umat Islam. Dan begitu juga Osman usahakan untuk membukukan Quran, dan begitu juga dengan Saidina Ali usaha untuk menstabilkan politik semasa. Bahkan kita tengok Ali cuba kawal, tapi walaupun dia cuba, ada sedikit konflik dengan Muawiyah menyebabkan hubungan itu tak dapat berlangsung dengan baik. Jadi sebab itu sebenarnya bila kita kata bermulalah kematian Rasulullah, maka fitnah mula berlangsung. Dan fitnah ini dia seperti mana mata rantaian tasbih dan Hakim. Bila kita kata Nabi meninggal dunia, sebenarnya waktu itu satu tasbih yang telah pun digunting. Apabila tasbih itu dah digunting, jalan ceritanya akan turun satu jatuh ke atas bumi dan menceritakan bahawa ianya akan berlangsung. Dan cuma kematian Rasulullah itu para ulama berijtihad termasuk peristiwa kiamat kecil yang akan berlangsung kepada kita. Adapun pelangsungan ini akan kita dasarkan dengan hadis yang kita bicarakan. Cumanya Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana kita memperbahaskan dalam setiap perbuatan dan iktibar tersebut, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saluran itu akan berganjak nanti mengikuti 6 rukun yang kita akan bicarakan apa yang akan berlaku dalam kiamat kecil. Kiamat kecil banyak berlaku. Lebih daripada 40 alamat kiamat kecil yang akan berlangsung. Tetapi nanti di akhir zaman, kalau kita cerita tentang kiamat yang besar, itu akan bermula dengan kisah berkenaan tentang kedatangan Imam Mahdi dan jalan ke depan Dajjal, Isa, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Adapun bicara berkenaan tentang adakah peristiwa akhir zaman dengan hari kiamat itu, kurang lebih dia sebenarnya perbincangan ini membawa kepada dua konotasi yang sama pada hakikatnya. Ada yang sebut Yaumus Sa'ah, namanya cuma berbeza, tetapi ianya cuba menceritakan kepada kita hari kemusnahan dunia dan hari segalanya diangkat oleh Allah Ta'ala. Okey Ustaz, bila sebut tentang kematian, sudah pastilah terfikir di minda kita apakah persiapan-persiapan yang boleh kita lakukan, seperti soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Mang WKN. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, benarkah peristiwa akhir zaman manusia pasti menempuh kesukaran untuk mencari makanan, haiwan dan tumbuhan akan mati? Apakah bentuk amalan dan persiapan yang boleh membantu manusia ketika menghadapi kesukaran yang bakal berlaku agar terhindar dari kelekaan dunia? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Ada 2 bunga. Satu untuk Ustaz dan satu lagi untuk Ustaz jugalah. Silakan. Baik, kita maklum berkenaan tentang peristiwa ini akan berlangsung. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada ceritakan berkenaan kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Okey, hari Jumaat ni turut berdasarkan riwayat Ibnu Majah, Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, Nabi Adam juga diwafatkan. Begitu juga hari Jumaat, Allahumma salli ala Muhammad, doa dimakbulkan, satu waktu yang istimewa. Dan yang kelima adalah berlakunya kemusnahan dunia ini pada hari Jumaat. Okey. Dan kita maklum perkara itu mendatangi kita. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis riwayat Muslim juga sama, wala taqumus saatu illa fi yaumil jumaah. Tidak akan berlaku kemusnahan dunia kecuali pada hari Jumaat. Bermaksud banyak sangat hadis yang lemah ataupun yang kuat berbicara tentang bagaimana ianya akan mendatangi kita. Persoalannya, apakah cara dan kaedah untuk kita menghadapi dan persediaan kita untuk memastikan bahawa kita ini tidak termanggu-manggu apabila datang suasana kiamat tersebut. Perkara pertama adalah Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama sekarang ini, kita pastikan kena memahami berkenaan tentang jihad akidah, iaitu jihad tauhid, dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya nak bagi tahu, Dajjal dia akan datang ke atas muka bumi ini dan dia akan merosakkan keseluruhan daripadanya itu. Jadi bagi kita memahami dan mensediakan diri kita untuk sampai kepada keadaan itu adalah kita mesti mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal af'al Allah, mengenal sifat yang wajib, mengenal sifat yang mustahil, mengetahui sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana awwaluddin ma'rifatullah. Awal dalam agama ini adalah kita mengenal Allah.
Bila kita berhadapan dengan suasana kiamat, kita akan, majoriti orang akan rasa keadaan yang terkejut dan membongkam jiwa mereka. Kena faham elok-elok. Adakah kita akan termasuk daripada tentera Imam Mahdi ataupun kita akan masuk sebagai tentera Dajjal laknatullahi alaih. Dan dalam sebahagian perbahasan sebut kepada kita bahawa Imam Mahdi akan menguasai bumi ini lebih kurang 7 tahun, ya Hakim, dan dia akan meletakkan keadilan di atas bumi ini dalam keberadaan yang sangat dahsyat. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Mahdi itu daripada keturunanku dan ia bersama denganku. Dan ketika mana keberadaan itu Allahumma salli ala Muhammad, maka masyarakat mula untuk memberikan bai'ah kepada Imam Mahdi dan mereka mula konsisten untuk menyatakan bahawa Imam Mahdi adalah merupakan tokoh besar yang akan menjadi orang hebat suatu hari nanti. Dan saya nak ceritakan perkara kedua. Perkara kedua, persiapan kita adalah mendekati orang soleh dan memelihara ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi tahu dalam agama ni betul-betul kita kena cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Sebab saya nak bagi tahu di akhir zaman nanti tentera yang akan memimpin kita adalah ahlul bait Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengkuduskan semua keturunan Nabi. Ya, ada keturunan Nabi daripada kalangan Said ataupun Syarifah, dia jadi ulama. Ada juga daripada Said dan Syarifah keturunan Nabi, dia mungkin bukan jadi orang agama. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tak mengapa. Sebab dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu daripada keturunanku dan dia turun daripada anaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ni Hakim. Jadi saya nak bagi tahu, pertama kena kenal Allah. Yang kedua, mesti mendekati ahlul bait Nabi yang soleh, yang wara', yang siqah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan selamatkan diri kita daripada kata-kata buruk kepada ulama-ulama yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, banyak doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal, ya. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada azab yang berada di kubur, daripada fitnah orang hidup, orang mati, daripada fitnah Dajjal yang akan menyerang kita di penghujung nanti. Jadi persiapan yang paling tuntas pada saat ketika ini adalah bawa kita dan anak-anak kita untuk mengenal Allah. Lepas itu mendekati para ulama yang soleh, sebab itu jambatan kita untuk sampai kepada kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah kita banyakkan berdoa supaya kita selamat min syarri fitnah Masih Dajjal, daripada fitnah ataupun daripada kejahatan Dajjal yang boleh memusnahkan kita. Baik, jadi 3 perkara yang boleh kita lakukan sebagai persiapan. Yang pertama, kenal kepada Allah. Yang kedua, dekati orang soleh. Yang ketiga, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Bila kita sebut di akhir zaman ini Ustaz, antara cabaran dan ujian yang berlaku kepada kita adalah mencari sumber yang halal. Tetapi ada orang tidak memandang penting kepada mencari sumber yang halal, seperti mana ditanyakan oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Antara fenomena akhir zaman adalah umat Islam ada yang tidak lagi ambil peduli tentang status halal dan haram. Sumber kewangan, sumber makanan, fashion pakaian, malah majlis perkahwinan berlumba-lumba meniru budaya barat yang mempunyai unsur haram dari kacamata Islam. Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Subhanallah. Benda yang dibicarakan oleh dari Intan ni besar sebenarnya. Betul. Dan kita pun para pendakwah kita kena untuk tekuni dan untuk kita dasari dengan lebih dalam. Dan memang betul disebutkan bahawa apa fenomena yang akan berlaku di akhir zaman ini, disebutkan berdasarkan hadis sahih Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal min halalin am min haramin atau kama qala. Disebutkan kepada kita sesungguhnya akan datang suatu waktu yang mana zaman orang yang tidak lagi mempedulikan harta benda dia dan daripada mana dia ambil, adakah daripada jalan yang halal ataupun daripada jalan yang haram. Saya nak bagi tahulah bahasa mudah hari ini, riba, berkenaan tentang riba.
Riba ni antara perkara yang kita kena faham adalah seseorang yang memberi pinjaman dan pada saat ketika itu dia memperoleh keuntungan yang amat dahsyat. Saya tahu ramai orang tengah susah hari ini. Tetapi saya tengok banyak juga ceti-ceti haram yang bergerak membuli orang-orang miskin. Perkara macam ni tak boleh dilangsungkan sebenarnya. Dan bila orang yang terdesak pada saat ketika itu, mereka akan cuba mencari yang manakah yang boleh untuk mereka gapai. Bayangkan orang tengah susah, dia gapai keadaan tersebut. Dan ada juga yang dia mengambil untung oleh kerana meminjam, dia gandakan. Okey, kalau kamu pinjam dengan saya, bayarannya 3,500. Kalau kamu beli langsung dengan saya, bayarannya adalah hanya RM3,000. Dan perbuatan tersebut sama sekali akan memberikan keburukan kepada kita. Jadi halal dan haram ini penting untuk kita. Termasuk juga tak boleh seseorang yang join pelaburan dan pelaburan tu bagi tahu anda confirm letak 10,000 dapat 2,000, letak 7,000 dapat 3,000. Tak boleh, kerana perkara tersebut adalah perkara yang jelas boleh mendatangkan syubhah dan kerosakan pada rezeki kita dan yakin. Okey, baik Ustaz, kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Apa tanda akhir zaman? Halal haram tidak dihiraukan. Apa tanda akhir zaman? Pemimpin zalim jadi tauladan. Apa tanda akhir zaman? Pada masa hilang keberkatan. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan peristiwa akhir zaman. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita berkaitan topik pada pagi ini. Kalau boleh kita lihat bersama, iaitu soalan yang diajukan oleh Cahaya Nur. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Di akhir zaman ini, budaya fitnah dilihat berluasa dalam masyarakat sehingga kadangkala sukar untuk mengenal pasti antara pihak yang benar dengan pihak yang salah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Perpecahan dan pergelutan ataupun persoalan ini sebenarnya dah berlangsung lama dah, bukan zaman sekarang je. Tapi zaman sekarang ni semenjak dah ada internet, dia akan jadi besar begitu. Betul. Dahulu orang kata ustaz kena ceramah masuk dalam internet. Sebab penting berdakwah kat sana. Mula-mula ustaz tak nak masuk. Hari ni kita semua masuk internet dan tengoklah apa yang berlaku hari ni. Semua dah masuk dalam itu, rupanya pertembungan akan jadi dengan lebih besar. Dan ia tak cenderung kepada menjadikan suasana lebih baik. Memang tak cenderung, walaupun kita guna alasan atas dasar ilmu, atas dasar kebahagiaan. Tidak. Sebenarnya pecah itu dengan pecah yang lebih dahsyat. Kerana bila kita masuk di media sosial ini, jurinya adalah orang-orang jahil. Yang berdebat itu orang alim. Manakala yang berbahas itu adalah orang-orang jahil. Contoh, saya jahil. Saya dengar perbahasan besar antara dua syekh-syekh ini. Tiba-tiba pada perkiraan saya ni, siapa yang paling hebat berhujah, dia lah yang paling menang. Saya ni orang jahil, saya tak tahu. Contoh khilaf yang berlaku di antara para ulama mazhab ataupun tokoh-tokoh besar dalam mufassirin. Baik. Jadi sebab itu saya nak kongsikan kepada anda semua dalam hadis riwayat Bukhari sebut tentang pergelutan ini, mana satu nak tahu betul ataupun tidak. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Disebutkan sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang dahulu itu binasa adalah kerana banyak bertanya mereka dan berselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Saya nak beritahu sebenarnya kita juga akan binasa. Kesatuan umat Islam akan binasa apabila kita saling berbalah di antara satu sama yang lain. Kita tak boleh ikut sebahagian negara Arab yang hari ini dia kata tak apa Ustaz, ini atas perbincangan perbezaan. Tidak. Kerana negara Arab lah, kerana perbezaan pandangan lah Syria hari ini musnah. Kerana perbezaan pandangan lah juga Libya hari ini juga mengalami keberadaan yang berat. Begitu juga dengan Afghanistan, perang saudara, dan begitu juga banyak movement ataupun pergerakan-pergerakan yang berlangsung oleh kerana perbezaan. Cuma macam mana Ustaz kami nak cari manhaj yang tepat supaya kami ini tidak tersesat dan apatah lagi kami ini tidak dimusnahkan dengan keberadaan yang dahsyat. Sebab itu saya nak ceritakan kepada anda semua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, kita memang akan berpecah. Sebab Nabi kata wa taftariqu ummati ala 73 firqatan atau kama qala,
umat aku ni dia akan berpecah kepada 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud. Kita memang akan berpecah. Pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Semua perkara pecah. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi yang dapat masuk ke syurga Allah itu adalah wahia jama'atu, iaitu mereka yang dalam keberadaan jamaah, yang mereka berada dalam keadaan majoriti umat Islam. Jadi kalau kita nak tahu dia benar ataupun tidak, mesti kaedah pertama dia ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya adalah akidah yang jelas, tidak tajsim, tidak tashbih, dan juga akidahnya adalah akidah yang cenderung untuk mengesakan Allah dan juga cenderung untuk mentanzih, yakni dalam kurungan menyucikan Allah daripada segala sifat makhluk. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita nak rasa selamat, Allahumma salli ala Muhammad, adalah tidak menjadikan maklumat di telefon bimbit kita sebagai sumber rujukan utama. Dan saya nak bagi tahu, walaupun dia masyhur, walaupun pengikutnya ramai, walaupun kita berada pada apapun peringkat lah, tetapi kebenaran itu tidak bergantung kepada batang tubuh seseorang tersebut. Agama ni dia tak begitu mudah. Subjek agama dia bukan mudah. Dia kena ada kefahaman dan manhaj. Jadi kalau kita nak cari ustaz yang manakah yang betul, dia membawa pandangan yang mu'tadil. Dia muwasid. Dia orang yang adil dan juga di pertengahan. Dia tidak keras dan wataknya lemah lembut. Dan ucapannya itu menyuruh manusia kepada pemersatuan bangsa, bukan perpecahan sehingga menyebabkan berlakunya iri hati dan kebencian. Dan ucapan-ucapan yang membawa kepada kebencian di antara makhluk mesti dihentikan pada saat ketika ini. Saya nak seru kepada semua rakan-rakan kita yang faham soal agama ini. Ini Allahumma salli ala Muhammad adalah jalan kita. Kita di Malaysia ini jelas dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, asyairah wal maturidiyah, dan kita berpegang dengan mazhab utama, mazhab syafi'iyah dan mazhab 4 yang lain sebagai rujukan para ulama kita. Dan kita kena faham bahawa kerukunan dan kebahagiaan umat Islam mesti disatukan. Saya nak bagi tahu, dalam konsep kita nak menyeru kepada terima semangat kemajemukan kita, kita ada rakan-rakan yang bukan Islam. Dalam umat Islam juga dia kena terima dulu antara Islam dengan Islam yang lain. Hentikanlah perbezaan dan perseteruan dan satukan semuanya, dan kita menyemarakkan semangat masyarakat majmuk, pasti kita akan bahagia. Betul. Ada ulama cari dunia bermacam fatwa mudah dikata. Asalkan dapat wang dan harta, hukum hakam direka-reka. Jadi agama ini bukan agama yang direka, tapi agama yang perlu dijaga oleh Allahu kita. Akbar. Baik, saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh An-Nur Rauf. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah tanda-tanda akhir zaman itu sudah jelas terlihat pada hari ini? Sebagai contoh, anak yang menjadi tuan dan memperlakukan ibu ayah yang sudah tua seperti hamba si anak. Apakah yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku? Terima kasih. Terima kasih juga kepada An-Nur atas soalan. Silakan Ustaz. Pertamanya saya nak minta maaf kepada mak saya ataupun ayah saya kalau saya ada bicara yang kasar kepada dia, kepada mereka berdua, dan ataupun ada lagak ataupun bicara ataupun mata dan tubuh badan yang mungkin sedikit sebanyak mengguris perasaan mereka. Itu maaf daripada luhur hati saya. Kerana bicara saya ini adalah bicara soal perkara ini harus saya selesaikan dulu jika ada antara saya dan ibu ayah saya. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Kepada sahabat-sahabat sekalian, apakah yang akan berlaku di akhir zaman nanti? Ini hadis Sahih Bukhari. Disebutkan kepada kita, sa'ukhbiruka an asyratiha idza waladatil amatu rabbataha. Disebutkan kepada kita, dan saya diberitahu kepadamu tanda-tanda hari kiamat itu ialah apabila hamba wanita itu dia melahirkan tuannya. Dan kita dapat melihat pada saat ketika ini ibu-ibu seolah-olah menjadi penyempurna sahaja kepada apa yang anak-anak mereka nak langsungkan. Dan saya nak beritahu sebenarnya ibu ayah yang ada kat rumah kita ni, kita kena faham dia, bila kita sebut ibu ni termasuk ayah lah. Kita mesti hormati mereka. Janganlah kita menjadi di antara anak-anak yang membawa kepada zaman yang sangat membungkam jiwa dan perasaan kita semua. Dan anak-anak yang baik adalah anak-anak yang membanggakan mak dengan ayah dia. Betul. Kalau mak dengan ayah kita belum pernah menangis sebab kita berjaya, kita patut bagi dia menangis. Kerana terharu melihat kejayaan kita. Siapa yang pula pernah bagi mak ayah dia menangis sebab kecewa dengan diri dia, kalian kena perbaiki balik. Bagi mak ayah menangis kerana bangga dengan kita. Jangan anggap mak dengan ayah kita ni orang yang tak pandai, dan jangan anggap mak dengan ayah kita ni orang yang terkebelakang. Sebab mak dengan ayah kita adalah tokoh besar yang membesarkan kita. Jadi apa yang anda kena faham adalah
Kaedahnya mudah. Kalau kita ada ruang, mak dengan ayah kita dulu sibuk kerja sampai dia tak dapat nak kenal agama, dia tak dapat nak kenal Allah. Janganlah kita cuba sedaya upaya untuk sibukkan lagi mereka untuk jaga anak-anak kita. Untuk isteri yang kata saya tak boleh, saya nak kena tampung belanja. Isteri tak perlu kerja, jagalah anak kita sendiri dan susunlah. Yang penting jangan beratkan ibu dan ayah kita kerana masa mereka sudah terlalu penat dalam membangunkan kita. Dan saya nak beritahu kepada anda semua, begitu juga dengan anak-anak dekat luar sana, jangan kecewakan orang tua anda. Jangan. Tetapi bahagiakan mereka, berkhidmat untuk mereka. Jangan sampai ketua, mak ayah yang berkhidmat pada kita. Patut kita malu. Kita patut rasa malu daripada tanggal awal kita lahir. Bila kita lahir? 80-an, 90-an, 20-an ataupun 70-an. Daripada awal lagi mak ayah berkhidmat pada kita. Bila kita nak berkhidmat kepada mereka? Maka sebab itu kita kena susun kehidupan ini agar kita tidak menjadi tuan kepada ibu yang melahirkan kita. Orang tua selalu berpesan, apa tanda anak derhaka bila bercakap tinggi suara. Apa tanda anak derhaka pada ibu ayah tidak menyapa. Apa tanda anak derhaka pada manusia dibangga, pada Allah dimurka. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh juga solehah kepada ibu dan ayah kita. Amin. Baik Ustaz, soalan ini saya fikir menarik untuk kita ketengahkan. Datangnya dari sahabat kita iaitu Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua. Waalaikumsalam. Antara peristiwa akhir zaman ialah terangkatnya ilmu. Apakah yang dimaksudkan dengan terangkatnya ilmu dan apakah akibat dari perkara tersebut kepada umat Islam? Terima kasih kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Okey, soalan ini dia minta implikasi sekali. Da'i Hakim. Betul. Implikasi apabila terangkat ilmu ni besar. Saya nak bagi tahu, kita tak boleh samakan tahap ulama-ulama yang kita tokohi hari ini dengan tahap para a'immah yang ada dulu. Ulama yang ada pada hari ini, kita kena maklum, semakin belakangnya zaman, maka kita tak akan dapat lagi ulama yang terbaik macam ulama dulu. Baik, pastinya antara ulama yang baik adalah sahabat-sahabat Nabi seperti mana Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Itu memang sahabat Nabi, termasuk Auf ini tadi, Sayyidina Auf ni tadi. Tetapi bila berganjak ke belakang, makin lama kualitas ulama kita itu semakin menipis pada peringkat mereka. Ini kita kena faham, bukan pada peringkat kita kepada mereka. Kena faham keadaan itu. Kadang-kadang bila saya bicara begini, dia faham, betul Ustaz yang cakap. Ulama ni semakin tak bagus. Bukan macam itu. Di antara susunan atur ulama. Tetapi antara kita dengan ulama jauh panggang daripada api. Ada hakikatnya. Tetapi ketika mana kita bicara tentang apakah Ustaz berlangsungnya diangkatkan ilmu itu, betul disebutkan kepada kita ayyurfa'al ilmu dan disebutkan kepada kita ayyurfa'al ilmu, diangkatkan pada saat ketika itu wa yathbutul jahlu, dan pada saat ketika itu ditetapkan kejahilan. Dan apabila dihilangkan segala keilmuan dan ditetapkan kejahilan, pada saat ketika itu orang mula bertanya kepada orang-orang jahil. Dia mula bertanya kepada orang-orang jahil, mana yang dia boleh jawab, mana yang dia boleh bantu pada saat ketika itu. Dan disebutkan fasu'ilu fa'aftau, disebutkan kepada kita, lalu mereka bertanya, lantas mereka berfatwa bighairi ilmin. Maka pada saat ketika itu mereka berfatwalah tanpa ilmu. Itu implikasi dia. Fadallu wa adallu. Maka orang pada saat ketika itu mula jadi semakin sesat dan juga menyesatkan. Jadi sebenarnya zaman sekarang ni ulama memang dah tak ramai. Tetapi kalau orang tanya pada saya, Ustaz, siapa yang kita nak rujuk? Perkara pertama, kita boleh rujuk mufti-mufti negeri. Allahumma salli ala Muhammad. Yang keduanya, kita boleh rujuk para masyayikh, syekh-syekh yang ada dekat Malaysia ni, tuan-tuan guru yang hebat-hebat yang masih ada lagi. Jadi pergi rujuk mereka, pergi cari mereka, pergi memurajaah dengan mereka. Janganlah bila mereka dah meninggal dunia baru kita tanya, saya tak sempat ambil barakah, saya tak sempat ambil keberkatan pada saat ketika itu. Jadi pastikan kita susun betul-betul keadaan ini supaya di akhir zaman nanti kita bertanya kepada orang yang betul-betul keadaan yang baik. Dan untuk kita menghadapi keadaan ini supaya tak jadi fadallu wa adallu ini, kita kena siapkan anak-anak kita, siapkan generasi yang paling tidak dia bukan generasi yang jahil, tetapi generasi yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia boleh cover balik supaya tidak ada lagi keberadaan yang berfatwa bighairi ilm. Kalau keadaan ini keadaan yang amat dahsyat. Contohlah saya Allahumma salli ala Muhammad dan kita rakan-rakan. Banyak
keadaan yang kita lebih jahil sebenarnya. Banyak lagi yang kita perlu belajar dan kita harus terus jalan ke hadapan untuk menyempurnakan keberadaan diri. Kerana kita masih mentah pada hakikatnya. Dan pada saat ketika itu masih jauh diri kita ini daripada kesempurnaan bagi seorang duat yang patut berada di lapangan. Tetapi hanya cinta daripada hati dan usaha yang kita boleh buat semampu kita sahaja. Ada kekurangan, kita perbaiki. Ada kelemahan, kita terus tampali. Dan pada akhirnya, kita usaha untuk menyempurnakan diri agar kita dapat berjuang demi ilahi. Okey, baik. Jadi antara senjata yang perlu kita dapatkan lagi-lagi di akhir zaman ialah ilmu yang benar untuk memandu kita di zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian ini. Baik, kita ada satu lagi soalan Ustaz, datangnya dari sahabat kita Ismail Mak Isa. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta warga bertugas. Waalaikumsalam. Di akhir zaman ini berbagai-bagai hal pelik berlaku sama ada di luar negara maupun di dalam negara. Apakah ini juga sebahagian daripada tanda-tanda supaya kita sama-sama bermuhasabah menjadikan satu iktibar atau di sebaliknya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Akan tetapi Ustaz, jawapan akan kita dengarkan selepas ini kerana kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membahaskan topik berkaitan peristiwa akhir zaman bersama dengan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Fuad Mukhtar. Baik, tadi kita tunda satu soalan berkaitan kalau kita lihat pada hari ini Ustaz, timbul perkara yang pelik-pelik yang menggusarkan kita. Contoh pemahaman orang, pegangan orang, dan kadang-kadang ada juga keluar berita yang menakutkan kita tentang LGBT dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Sebenarnya dalam kita mendepani isu LGBT ataupun mana-mana manhaj pemikiran ini, keputusan daripada pemerintah itu adalah keputusan yang paling penting sekali. Dan dalam isu ini saya ikuti dengan rapat perbincangan para pemerintah khususnya di Dewan Rakyat yang mereka betul-betul konsisten untuk menyatakan bahawa pendirian Malaysia adalah kita tidak akan mengiktiraf LGBT dan hubungan dalam keadaan tersebut. Tetapi ini termasuk daripada perkara yang pelik yang berlangsung pada saat ketika ini. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang pelik macam Nabi sebut, Masya Allah Tabarakallah. Dan kita akan mengikuti orang Barat. Kalaulah mereka ni mungkin masuk ke dalam lubang biawak, kita pun akan masuk ke dalam lubang biawak, ataupun kita sebut istilah trending. Kadang-kadang saya tak faham pun apa benda trending yang dia buat ni. Tu saya kata apa yang dia buat ni, kadang-kadang dia buat gaya macam-macam lah. Saya pun tak sanggup nak buat gaya tu. Saya kata ni gaya apa sebenarnya kan? Masya Allah Tabarakallah. Tetapi kemunculan ataupun arus yang dibawa pada saat ketika ini adalah arus fitnah yang amat dahsyat. Bukan sahaja daripada sudut akal pemikiran yang menganggap itu baik, termasuk hari ini juga ada budaya pertukaran di antara pasangan suami isteri. Ini juga satu pemikiran yang sangat dahsyat. Begitu juga dengan pelbagai pesta yang tidak patuh syariah dan mengambil barangan-barang yang lebih dahsyat. Kemarin saya program dengan ahli Dewan Undangan Negeri di Johor. Dia cerita, Ustaz, kali ini Allahumma ala Muhammad ada indikator yang diletakkan di dalam asap vape tersebut, diletakkan sedikit sebanyak dadah yang boleh menyebabkan anak-anak kita berada dalam keadaan yang amat dahsyat dan teruk. Jadi sebenarnya suasana pelik ke atas dunia ini memang berlangsung dengan lebih dahsyat. Kita melihat juga dalam sebagai suasana masyarakat Islam di sesebuah negara itu dipaksa juga menari di dalam masjid. Jadi saya tengok berlangsung banyak perkara yang pelik-pelik ini. Ini semua adalah tangga-tangga untuk kita datang sebelum kita pergi kepada antara perang besar. Dan setelah mana dalam tempoh perang besar itu akan berbeza jarak di antara 7 bulan sebelum datang pula perang menentang dengan Dajjal. Okey, baik. Jadi bila kita dengar tentang perkara yang pelik telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, sudah pasti menggusarkan kita. Sebab itu kita kena ada persiapan, kena jaga elok-elok keluarga kita, ahli keluarga dan sebagainya, supaya kita nak selamat dunia dan juga akhirat. Baik Ustaz, soalan yang seterusnya ini, Sirna sahabat kita bertanya,
Assalamualaikum Ustaz Ahmad Fuad Muhammad. Al-Quran hanya tinggal tulisan sahaja. Oh, dia siap bagi hadis riwayat Baihaqi. Ya, betul. Yang kedua, kaum yang meminum ayat-ayat Al-Quran seperti susu. Yang ketiga, ulat-ulat qurra, iaitu ahli-ahli yang membaca Al-Quran. Bolehkah Ustaz perjelaskan tentang maksud tersebut dan adakah perkara tersebut banyak berlaku sekarang ini? Terima kasih kepada Sirna atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dengan apa hadis yang disebutkan sebentar tadi kepada kita yang diriwayatkan daripada At-Tabrani, juga ada dalam kitab Mu'jam Kabir, menceritakan berkenaan tentang akan muncul daripada umatku nanti mereka yang meminum Al-Quran seperti mana mereka minum susu. Sebenarnya maksud daripada periwayatan ini kita kena faham daripada pandangan para alim ulama, di antaranya disebut oleh Al-Imam Al-Munawi. Ustaz, apa maksud di akhir zaman nanti orang akan baca Quran macam minum susu? Allahumma salli ala Muhammad. Adakah dia baca, minum, minum, baca? Bukan. Maksud Imam Munawi, dia kata apa? Mereka membaca dengan lisan-lisan mereka tanpa mentadabbur makna-maknanya. Dan mereka itu tidak memperhatikan hukum-hukum yang ada padanya, bahkan bacaan itu melewati pada bibir dan kerongkongan mereka sahaja. Saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya di akhir zaman ni kita tak nak bacaan kita hanya sedap pada mulut. Kerana susu ni dia sedap pada mulut, masuk ke dalam perut juga dah selesai. Dia sebenarnya bacaan ayat suci Quran ni dia betul-betul kena ikhlas sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengimamkan sesuatu solat, pastikan kita buat bacaan itu kerana Allah. Ataupun kalau kita buat video dakwah, kita kena buat sebab Allah. Kita baca Quran, bila kita tarik tinggi, jangan kita niatkan supaya manusia memperlihatkan kita. Memadai Allah Ta'ala je lihat kita sebenarnya. Dan sebenarnya apabila kita betul-betul ikhlas berjuang di atas jalan agama Allah, insya-Allah apa yang kita nak dalam hati kita tu Allah akan lapangkan kepada kita. Jadi Imam Munawi sebut mereka yang umpama membaca Quran ibarat susu ini, pada saat ketika itu adalah mereka tidak mentadabbur, mereka tidak masukkan ke dalam hati mereka, dan mereka juga tidak mengambil faedah daripada apa yang disampaikan dengan natijah yang lebih besar. Ustaz Hakim. Ya, betul. Sebab itu hari ini kalau boleh Al-Quran bukan hanya dibaca Ustaz, ya. Betul. Tapi perlu kita mentadabbur. Banyak asatizah di Masjid Surau yang memberi kuliah tentang Al-Quran. Maka kalau ada masa, luangkan untuk kita belajar bersama dengan mereka. Faizal bin Ahmad bertanya, sahabat kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di akhir zaman Allah akan melemparkan ke dalam hati manusia satu penyakit, iaitu wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Soalan saya, apakah ciri-ciri seseorang yang hatinya ada penyakit wahan ini, Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Muhammad Faizal atas soalan. Terima kasih kepada saudara Faizal di atas soalan sebentar tadi. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, iaitu dia mencintai dunia dan dia takutkan kepada kematian. Itu penyakit al-wahnu ataupun wahan yang dinyatakan kepada kita akan berlangsung di hari akhir dunia ini. Penyakit ini sebenarnya memang menjadi beban kepada diri kita semua, iaitu antara alamat yang paling utama mereka yang mempunyai masalah ini adalah yang pertama, ketika mana mereka beribadah, mereka masih lagi memikirkan tentang dunia pada saat ketika itu. Mereka tidak dapat memutuskan di antara waktu solat dengan waktu menguruskan masalah kita. Dan sebab itu saya nak bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, penyakit dunia ini adalah seseorang yang merasa runsing dengan dunia yang berat kepada akal fikirnya, pada bahu dia, pada perjalanan hati dan sanubari dia. Sebab itu saya yakin dan percaya ketika mana perasaan gelisah ini datang kepada kita, maka itu akan memberatkan kita. Kita dekat Malaysia ni alhamdulillah, orang rasa kita ni adalah negara yang sedang berkembang. Kita sebenarnya lebih tenteram, ya, dan kehidupan di Malaysia ni lebih tenang berbanding negara yang bersifat tinggi kompetitif dia, seperti China, Korea Selatan dan Jepun. Kerana penyakit al-wahnu ini saya kira untuk kita di suasana Malaysia ini kurang sedikit, berbanding dengan negara yang kompetitif sangat tinggi. Kerana Allahumma salli ala Muhammad, mereka betul-betul kena hold harta mereka, kekalkan kekayaan mereka, dan persaingan itu sangat tinggi di kalangan mereka.
Sebab itu Masya Allah Tabarakallah, untuk kita pastikan Ustaz saya tak nak ada penyakit hubbud dunia, mencintai dunia ni. Yang pertama indikatornya adalah ketika mana kita waktu solat, kita mampu memutuskan antara kemewahan dunia kita ataupun keinginan dunia kita, cita-cita dunia kita dengan hari akhirat kita. Yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, untuk kita mengelakkan perkara ini adalah kita memperbanyakkan mengingati mati. Ada orang takut nak mati kerana apa? Kerana dia masih nak kekalkan kuasanya, masih nak kekalkan kekayaannya, masih nak kekalkan watak dan dirinya. Itu juga akan memusnahkan dirinya. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, seseorang yang dia nak tolak dirinya daripada terkena alamat-alamat sebegini ataupun dia takut dirinya ada perkara sedemikian, Allahumma salli ala Muhammad, adalah dia tidak takut untuk berbahagi rezekinya, dia tidak takut untuk mendoakan kejayaan orang lain, dan dia juga tak sabar untuk bertemu dengan Allah. Kalau ada orang yang ada rasa tak sabar nak bertemu dengan Allah, tak sabar nak jumpa Allah, tak sabar nak tengok Allah dengan zat yang khusus, maka kita kena berjuang betul-betul. Tapi kalau kita kata saya tak kisah pun jumpa Allah ataupun tidak, saya tak kisah pun apa yang berlaku, yang penting saya kaya raya, maka itu di antara alamat kita ada penyakit tu. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat betul-betul pesanan Ustaz, jangan kita terlampau mengikut mereka yang cintakan dunia. Orang tua ada berpesan, usah ikut jalan mereka kalau kita mahu bahagia. Biarlah hidup berpada-pada kerana dunia menuju fana. Baik, kita nak berehat seketika di TV3, akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Pastinya di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Waktu panjang terasa singkat, amal ibadat belum dibuat. Bulan berlalu, hari dan saat, tanda dunia hampir kiamat. Terima kasih kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membahaskan topik berkaitan peristiwa akhir zaman. Saya tertarik dengan soalan diajukan oleh sahabat kita Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan peramal atau konspirasi yang mengatakan sekian tahun akan berlaku peristiwa besar seperti akan datangnya asap ad-dukhan atau sebagainya? Bolehkah kita mempercayai ramalan atau konspirasi tersebut? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Memang betul, akan banyak teori konspirasi pasal dukhan ni keluar, terutama apabila jerebu datang. Betul. Jerebu datang. Budak-budak main mercun. Budak main mercun. Penuh asap ni. Kan? Padahal secara Jabatan Meteorologi menyatakan bahawa kita ini secara fakta menghadapi banyak suasana jerebu adalah akibat daripada pembangkaran kelapa sawit dan juga perkara berkaitan dengan pertanian daripada negara-negara jiran. Sehingga perkara ini yang mengimplikasikan terhadap khususnya Singapura. Singapura nak tanam apa pula kan? Singapura, Malaysia menghadapi keberadaan itu. Kerana kita kalau kat Malaysia ini ada larangan berkenaan tentang pembakaran terbuka. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi suasana berkenaan tentang asap ataupun jerebu ni dah akan cakap ini tanda kiamat. Betul. Ianya sebenarnya sama sekali bukanlah satu perkara yang boleh kita buat senda gurau. Sebab dalam perihal berkaitan tentang ad-dukhan ini, dia ada dalam Quran yang disebutkan dalam surah ad-dukhan, ada surah yang bercerita tentangnya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka tunggulah hari ketika mana langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia pada saat ketika itu. Dan apa yang berlaku pada saat ketika itu? Yaghshan nas. Maka manusia akan rasa derita. Para penonton sekalian, hadza azabun alim. Dan ini adalah merupakan azab yang sangatlah pedih pada saat ketika itu. Dan saya nak ceritakan kepada para penonton yang saya mulia dan sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Asap dukhan ini dalam soal konspirasi,
kita tak boleh nak tolak semua benda. Konspirasi ni bawa kita banyak berfikir sebenarnya. Bila cakap isu vaksin, kadang-kadang teori konspirasi ni rakan-rakan dia akan keluarkan pandangan dia. Itu bagus. Setidaknya kita boleh ada check and balance kat situ. Apa yang nak pakai kan. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam something. Allah SWT Muhammad. Dan sebab itu pada saya juga membaca apa yang disebut dalam Quran, daripada hadis, daripada terdata, mungkin daripada kementerian-kementerian, termasuk juga apa yang disebut oleh pihak konspirasi, rakan-rakan yang di-share. Seronok juga baca, seram rasa. Kan? Cumanya dalam soal dukhan ini, dia akan keluar usai pada waktu yang berada pada tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi macam mana dukhan nak keluar kalau Dajjal belum keluar? Tu cerita dia dulu. Cerita dia dukhan ni dah akan keluar setelah mana Dajjal keluar. Begitu juga dengan peristiwa Imam Mahdi, dengan peristiwa Allahumma salli ala Muhammad, disebutkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, Ya'juj dan Ma'juj. Susunannya begitu. Dia tak boleh tengah kita buat kiamat kecil, pembukaan kepada kiamat besar dengan keluarnya Dajjal, Imam Mahdi ataupun Nabi Isa, tiba-tiba pindah kepada dukhan. Dia macam tak selari dengan apa yang berlaku. Tetapi para penonton yang dimuliakan oleh Allah, para ulama melihatkan pandangan ini. Ada 3 peristiwa yang mungkin berlangsung dalam keadaan yang serentak. Pertama sekali, Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana asap dukhan itu datang, dia berdekatan dengan keluarnya dabbah, yakni haiwan yang melata di atas muka bumi ini, dan juga termasuk tak lewat daripada haiwan itu keluar. Sebagai ulama pandangan, haiwan tu dah keluar untuk dia memberikan tanda dan keberadaan tersebut kerja dia. Datang pula dukhan. Lepas datang pula dukhan, tak berapa lama setelah pada itu berlakunya peristiwa yang matahari mula untuk terbit di barat. Jadi sebenarnya susunan aturan kronologi ad-dukhan ini betul-betul di penghujung penceritaan musnahnya dunia ini. Dan asap ni datang untuk apa, Ustaz? Ada 2 keadaan. Yang pertama sekali disebutkan kepada kita daripada riwayat Ibnu Umar, ketika mana asap tersebut datang dan membungkam kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka sekadar mengalami selsema sahaja. Tetapi apabila ianya sampai dan membungkam kepada ahli-ahli maksiat dan juga mereka yang selalu melawan dan menidakkan kebenaran pada saat ketika itu, yang kafir, maka mereka akan rasa seolah-olah berasap kepala mereka. Berasap, pening, berat dan membebankan mereka dalam keadaan tersebut. Dan waktu itu sebenarnya asap dukhan ini adalah keberadaan yang boleh membawa kepada kematian juga. Dan itu juga menjadi satu wabak, iaitu wabak selsema yang paling berat nanti, oleh kerana asap dukhan yang akan datang menerpa dunia pada saat ketika itu. Betul. Jadi hari ini Ustaz, kalau kita ada dengar, kita melihat berita atau cerita yang mungkin pelik pada pandangan kita, jangan kita mudah ini mungkin konspirasi dan sebagainya. Tunggu apa kata pakar dalam bab agama, kesihatan dan sebagainya. Betul. Baik, soalan seterusnya dari salah si Cik-Cik. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah maksud hadis riwayat Ahmad ini? Di waktu tengah hari manusia dalam kemurkaan Allah, dan di waktu petang manusia dalam kemarahan Allah. Yang kedua, dunia hari ini maksiat di sana sini. Adakah kerana maksiat itulah Allah juga menurunkan bala dan bencana supaya manusia berfikir betapa pentingnya menjaga akhlak dan kelakuan baik? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Perkara pertama berkenaan tentang takhrij hadis tersebut, saya tak pasti keberadaan itu takhrij hadis tersebut. Tetapi dalam soal keberadaan, kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas bangsa manusia nanti ketika mana berada di hari penghujung, ianya memang sangatlah besar, kerana berlakunya satu orang yang Islam pada petang hari dan dia kafir pada siang hari, manakala dia boleh jadi Islam pada siang hari dan dia kafir pada malam hari. Kita boleh faham perkara ini sebenarnya adalah satu tuntutan kepada liberal dan juga sekular, iaitu boleh masa dia nak beriman kepada Allah, boleh masanya dia nak kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang berdasarkan dengan kalimah syahadah, yakni mengucapkan penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam bab yang syirik ataupun murtad ini, Tuhan tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan keberadaan tersebut.
Jadi sebab itu saya nak bagi tahu memang keadaan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala khususnya kepada kemusnahan nanti yang berada di akhir zaman adalah sangat dahsyat. Sebab itu dalam hadis riwayat Muslim, untuk kita selesaikan masalah ini, Nabi sebut kepada kita badiru bil a'mal. Kata Nabi, bersegeralah kamu dalam beramal. Kerana apa? Kerana dengan kamu bersegera pada saat ketika itu, kita akan pasti dapat menyelamatkan diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyelamatkan umat ini, bangsa ini dan tamadun ini daripada segala aspek bala bencana yang datang kepada kita. Ada orang cakap, dia kata, Ustaz, saya tak fahamlah kenapa golongan agamawan ni, dia kalau berlaku bencana sahaja, dia pasti akan cakap, oh ini semua tanda kiamat. Begitu kan? Ketika mana disebutkan berkenaan tentang datangnya hari kiamat ini, maka dia akan kata, ini ustaz-ustaz, kalau berlaku banjir besar, kalau berlaku apa lagi, jerebu, angin kencang, dia kata, ini hanyalah fenomena alam. Tak boleh macam tu. Dan kenapa ustaz-ustaz berpandangan bahawa kiamat itu boleh dekat dan bala Allah tu dekat? Dalam surah Al-Ma'arij ada sebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma salli ala Muhammad, dalam ayat nombor 6, ayat nombor 7. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu orang-orang yang kufur, yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memang selalu menganggap bala Allah tu jauh. Tetapi bagi orang beriman, wa narahu qariba, kita memang melihat bala Allah tu memang boleh jadi dekat dengan kita. Kerana kita faham alam ini milik Allah. Komunikasi alam ini adalah komunikasi yang Allah aturkan. Kita berkomunikasi dengan alam, dengan haiwan, dengan flora, dengan fauna dan dengan semua keberadaan. Pergerakan bumi ini, Allahumma salli ala Muhammad, perubahan yang berlaku pada atmosfera termasuk alam ini, semuanya ada di atas pengaturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terkejut, sebab memang di antara tanda orang tu soleh dalam surah Al-Ma'arij ayat nombor 7, wa narahu qariba, mereka selalu menganggap bahawa apa yang bala Allah Ta'ala boleh turunkan kepada kita, ianya sangatlah hampir. Okey, baik Ustaz. Jadi jadikan sebagai peringatan dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Baik, kita nak bertakbir seketika Ustaz. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ramai di akhir zaman, lidahnya bercabang, hatinya tempang. Ramai di akhir zaman, baru mengaji, dah ajak bertaji. Ramai di akhir zaman, nikmat diberi, ibadah tidak dipeduli. Terima kasih kepada sedang penonton. Pejam celik, kita sudah pun berada di blok terakhir Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita dapat kita amal dan sebarkan kepada sahabat maupun ahli keluarga kita yang lain. Baik, tanpa buang masa, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini pula datang dari sahabat kita bernama Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Antara tanda akhir zaman adalah manusia akan merasai tempoh masa yang seakan-akan berlalu dengan pantas, sehingga kita merasakan bahawa seminggu yang berlalu itu bagaikan sehari berlalu. Soalan saya, bagaimanakah kita hendak manfaat masa yang semakin pantas sekarang dengan sebaik mungkin, kerana masa yang telah berlalu tak mungkin berundur kembali. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang dibicarakan oleh saudari Nur Ashikin sebentar tadi adalah sabit dengan hadis riwayat Musnad Ahmad yang sebutkan kepada kita bahawa jelas la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan datang hari kiamat sehingga waktu semakin lama berdekatan dan ianya kita rasa terlalu dekat. Betul. Rasa macam baru mula Tanyalah Ustaz dah sampai dekat penghujung. Allahumma salli ala Muhammad. Rasa yang tengok mungkin Allahumma salli ala Muhammad sekejap, yang bercakap mungkin rasanya berbeza. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan itu disebutkan lagi kepada kita, wa yakunal yaumu kas-saati.
Dan mereka menganggap bahawa seolah-olah satu hari itu baru umpama 1 jam. Allahumma salli ala Muhammad itu pendek sangat. Betul. Dan kenapa itu berlangsung? Kerana Dai Hakim dan para penonton sekalian, kerana Tuhan telah pun menarik barakah daripada waktu itu. Kalau ulama dahulu daripada satu waktu mereka boleh menulis kitab seperti contoh Imam Syafi'i, walaupun beliau berada dalam keberadaan sedang sakit buasir, masih lagi boleh menulis. Begitu juga dengan Al-Bukhari rahimahullah, yang walaupun umurnya bukanlah dewasa panjang seperti orang lain, tetapi hafalannya, keilmuannya, dapatan kajiannya itu menjadi masterpiece ataupun rujukan sepanjang zaman. Hari ini kalau orang buka kitab hadis mesti buka Bukhari. Ini tokoh besar. Allahumma salli ala Muhammad, mesti buka Bukhari. Ini dia jadi tokoh besar kerana karamatus sa'ah. Kerana karamah pada waktu yang dia dapat. Dan karamatus sa'ah ni kadang-kadang kita juga boleh rasa. Contoh, tadi saya rasa datang jauh, balik saya rasa dekat. Kadang-kadang saya rasa pergi dekat, balik rasa jauh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya nak beritahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, apa yang Saudari Nur Ashikin sebutkan sebentar tadi juga termasuk tanda-tanda kecil berlangsungnya hari kiamat. Dan bicara kita pada hari ini adalah tanda-tanda kecil hari kiamat sebenarnya, hakikatnya semuanya. Sama ada terkandung pada hadis yang awal tadi, sebab hadis yang awal tadi lebih kurang ada 6 saja, tetapi hakikatnya ada lebih daripada 30 ke 40 penyataan-penyataan Nabi yang ulama kualifikasikan ianya sebagai tanda akhir zaman. Jadi masa akan berlalu dengan lebih pantas, dan bila dengan lebih pantas manusia terburu-buru sehingga tak ada waktu untuk ibadah. Masjid yang besar tinggalnya sepi, Allahumma salli ala Muhammad, ruang solat yang luas, dan pada akhirnya manusia tidak ada apa lagi. Mereka hanya wujud di atas pentas yang diucapkan dengan ucapan yang berapi-rapi. Akhirnya hati mereka kosong tanpa perjuangan yang hakiki. Sebab itu kita kena faham sebenarnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa yang kita ada pada saat kita ini gunakan yang elok. Adik-adik yang belajar kat kolej, kat universiti, ataupun di madrasah, di pondok-pondok, di ponpes, pondok-pondok pesantren, belajar sungguh-sungguh. Sama saya pun belajar sungguh-sungguh. Waktu yang ada, kalau tak ada kita berdakwah, kita belajar. Lepas kita belajar, kita berdakwah. Untuk saudara sekalian yang mungkin sibuk dengan perniagaan dan urusan kehidupan, urus keluarga, urus agama, urus perniagaan, urus agama. Barang siapa yang memperbaiki agama mereka, Tuhan pasti memperbaiki kehidupan mereka. Semua orang ada masa yang sama, tempoh 24 jam, tapi yang membezakan kita ialah keberkatan pada masa tersebut. Jadi, di samping kita mengejar dunia, jangan kita lupa untuk mengejar juga keberkatan dalam kehidupan. Betul. Saya tertarik dengan soalan seterusnya ini, Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan Kru. Waalaikumsalam. Peristiwa akhir zaman juga dikaitkan dengan penyakit umat terdahulu akan menimpa umat akhir zaman. Apakah penyakit-penyakit tersebut? Mohon pencerahan. #biar tahu, jangan keliru. Dalam kitab Fitan Sahih Muslim ada riwayat daripada Sahih Muslim yang menceritakan kepada kita al-qatlu. Antara perbuatan orang-orang jahil dulu adalah mereka suka berperang-perang, mereka suka berbunuh-bunuhan, dan mereka menganggap bahawa nyawa ini murah. Soalannya, berlaku tak pada zaman sekarang bunuh-bunuhan? Berlaku. Wujud banyak gerakan-gerakan ekstremis. Gerakan-gerakan ekstremis ini bermula dengan ucapan-ucapan ekstremis, dan juga bermula dengan pemikiran-pemikiran yang radikal, menganggap seseorang terkeluar daripada Islam, mudah dalam keadaan itu yang berlangsung. Jadi jangan sampai umat Islam berbunuh-bunuhan, dan itulah penyakit umat-umat terdahulu, termasuk daripada surah Al-Mutaffifin juga diceritakan kepada kita perbuatan-perbuatan daripada golongan-golongan jahiliyah, termasuk golongan-golongan di Mekah dan pelbagai lagi. Mereka melangsungkan penipuan dalam jual beli. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini jual beli banyak yang menipu pada hakikatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Promosinya besar, yang tulisnya kecil. Allahumma salli ala Muhammad. Harga RM5. Datang-datang ada 03 di belakangnya, kecil. Allahumma salli ala Muhammad. 500. Ini bicara biasa. Betul. Begitu banyak juga para pedagang yang dia menipu dalam soal, hari ini kami buat promosi, harganya asal RM500, harga biasa RM300. Hari kebiasaan lain memang harga RM300.
Dituliskan 500. Itu penipuan, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Penipuan daripada sudut pemasaran. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu saya nak ajak kepada anda semua bahawa tidak menipu dalam jual beli dan berhujah dalam keadaan yang jelas dan baik. Dan saya nak bagi tahu ada satu perkara penting. Kita ni menjadi umat Nabi Muhammad ni, antara kelebihan dia adalah walaupun umat-umat terdahulu mereka buat kesilapan, mereka dihukum oleh Allah. Kita tidak dihukum. Kenapa kita tidak dihukum? Kerana itu tercatat dalam Musnad Imam Ahmad dan hadis itu hadis yang sahih. Nabi kata, "Laisa 'alaiha fil akhirati 'adzabun innama 'adzabuha fid dunya." Nabi kata, umat aku ini dikasihi. Mereka tidak ditimpakan azab di akhirat. Azabnya adalah di dunia yang berupa Allahumma salli ala Muhammad, pada saat ketika itu berlakunya pembunuhan, kegelisahan, Allahumma salli ala Muhammad, kegoncangan, bahkan gempa bumi pada saat ketika itu. Jadi saya nak bagi tahu antara penyakit yang akan ada, bala yang akan datang kepada kita akhir zaman ni, ada 4 bala utama. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, adalah akan berlakunya pembunuhan. Akan berlakunya pembunuhan. Bagaimana berlangsung, itu terpulang masing-masing. Banyak sangat pembunuhan yang berlaku hari ini. Yang kedua, penyakit yang selalu berlaku, kegelisahan. Ramai orang yang dah ada penyakit rasa gelisah pada hari ini. Ya, depression, anxiety, skizofrenia dan sebagainya. Jadi saya nak beritahu kepada anda semua, gelisah, penyakit mental, penyakit runsing adalah penyakit yang akan melanda menjadi wabak yang lebih besar dan meletus daripada pandemik pada hakikatnya. Dia akan masuk di rumah orang kaya dan dia juga akan masuk di rumah orang miskin. Yang ketiganya, termasuklah juga kegoncangan dan juga gempa bumi. Allahumma salli ala Muhammad, dia akan digoncangkan bumi ini dan juga akan berlakunya gempa yang amat dahsyat. Wazalazilu, dan kemusnahan itu akan berlangsung dengan cukup besar. Jadi saya harap mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, khususnya bumi bertuai ini, bumi Malaysia, insya-Allah. Baik Ustaz, kita dah mendengar antara tanda-tanda akhir zaman, gambaran akhir zaman. Sekarang kita mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah persediaan kita seperti yang ditanyakan oleh sahabat Nur Dahlia Biru. Jom kita lihat soalannya bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah amalan yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat bagi menghadapi peristiwa akhir zaman? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Sekarang ini kita berbicara soal Allahumma salli ala Muhammad, keberadaan yang besar. Jadi memang Nabi ajarkan kepada kita sebentar tadi, Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Kita minta begitu sebab memang ulama ada berbeza pandangan. Apakah ada keluar dajjal kecil-kecil ni? Ada ulama pandangan macam tu. Dan apa lagi perkara persiapan yang kita kena buat adalah kita janganlah sampai ada orang bila dengar cerita peristiwa akhir zaman ni ada anxiety, ada kemurungan. Jangan begitu, saudara. Sebenarnya kita tak harus fokus kepada apa masa hadapan. Kita fokus pada apa yang kita sedang lakukan pada saat ketika ini. Sebab itu disebutkan ada beberapa amalan yang boleh kita mintakan kepada Allah dengan riwayat yang berbeza. Kalau kita sebut daripada hadis riwayat Muslim, didoakan pada kita, ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, wahai Tuhan yang menguruskan hati, dan kita minta supaya Tuhan menguruskan hati kita dalam keadaan yang jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu ya Allah supaya diluruskan hatiku ini ya Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan apa yang kita kena buat sebagai pesanan daripada Nabi adalah tak pisah kita daripada Quran. Baca Quran daripada hati, bukan baca Quran seperti mana orang membaca dengan susu yang kita sebutkan sebentar tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Pegang dengan Quran, pegang dengan sunnah, pegang dengan ijma' para ulama. Jangan langgar ijma' ulama. Begitu juga dengan qiyas mereka, ijtihad mereka. Dan begitu juga Allahumma salli ala Muhammad, apa-apa pun tambahkan perkara baik kita dan kurangkan segala keburukan kita. Insya-Allah dengan apa yang Nabi sebutkan tu tadi, begitu juga dengan orang perempuan, jaga diri mereka elok-elok. Begitu juga dengan orang lelaki, jangan jadi perosak kepada orang perempuan, dan orang perempuan memelihara maruah diri mereka dengan baik. Kita betul-betul berada di akhir zaman, segalanya akan gegak gempita, institusi agama, tokoh-tokohnya, begitu juga apatah lagi institusi ekonomi dan keberadaan itu semuanya akan dimusnahkan, dan
Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita insya-Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, dan bagi menjemput keberkatan dalam program pagi ini, sedikit doa ringkas sebagai penutup Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tsabbit aqidatana bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz kita yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz atas tontonan. Terima kasih atas perhatian. Berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.